Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Daniel Anthony dan anda sedang menonton Sekilas Fakta untuk petang ini 30 Julai 2021. Pakatan Harapan pada hari ini menggesa pengunduran segera Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Kabinet Perikatan Nasional. Ini selepas kenyataan balas pejabat Perdana Menteri mempertahankan pembatalan ordinan darurat yang disifatkan PH sebagai angkuh dan biadab. Dalam kenyataannya, PH kesal dengan tindakan pejabat Perdana Menteri yang disifatkan cuba menegakkan benang yang basah dengan mempertikaikan titah agung agar pembatalan ordinan darurat dibentang di Parlimen. Kenyataan tersebut telah ditandatangani oleh Presiden PKR Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Kata mereka, kerajaan yang tidak mempunyai hubungan baik dan tidak lagi taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong tidak akan bertahan lama. Semalam pejabat Perdana Menteri menjelaskan Kabinet telah pun menasihati Yang di-Pertuan Agong berhubung pembatalan ordinan darurat dan tindakan itu selaras dengan peruntukan undang-undang dan perlembagaan persekutuan. Di tengah ketegangan antara Putrajaya dan Istana Negara yang belum reda, beberapa tokoh UMNO mengusulkan agar parti itu menolak Perikatan Nasional. Ini bagi memberi laluan kepada penubuhan kerajaan sementara yang baru. Dalam satu kenyataan, Naib Presiden UMNO Muhammad Khalid Nordin mengatakan, tindakan keluar dari PN merupakan alternatif yang lebih baik dari membiarkan masalah negara terus memburuk. Tujuan kerajaan sementara itu, kata Khalid, adalah bagi menguruskan krisis ekonomi dan kesihatan serta mempersiapkan negara untuk pilihan raya umum ke-15. Katanya kerajaan sementara boleh berbuat demikian dengan memastikan Parlimen terus bersidang, menjamin kebebasan media dan memastikan semua keputusan kerajaan dilakukan semak dan imbang di Parlimen. Anggota Majlis Tertinggi UMNO Johari Abdul Ghani turut menyuarakan cadangan serupa dan menyatakan kerajaan sementara perlu memberi fokus kepada proses vaksinasi agar pilihan raya umum dapat diadakan. Pemimpin Barisan Nasional saling bercanggah berhubung kenyataan yang mendakwa hampir semua ahli Parlimen Barisan Nasional menyokong Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Ini selepas Timbalan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mendakwa 40 ahli Parlimen gabungan itu menyokong Muhyiddin. Dalam kenyataannya semalam, Ismail Sabri mengatakan dia telah mempengerusikan mesyuarat yang melibatkan 40 ahli Parlimen BN yang sebulat suara menyokong kerajaan di bawah kepimpinan Mahyadin Mat Yassin. Pembantu Ismail Sabri memberitahu Malaysia Kini bahawa kenyataan itu sahih. Untuk rekod Barisan Nasional ketika ini mempunyai 42 ahli Parlimen. Bagaimanapun Setiausaha Eksekutif BN Muhammad Safri Abu Aziz kemudian mengeluarkan kenyataan lain yang menafikan kenyataan Ismail. Pertikaian itu timbul di tengah keraguan mengenai sokongan terhadap Muhyiddin susulan teguran terbuka dari Istana Negara semalam. Semalam ahli Parlimen Pekan Najib Razak mengatakan Muhyiddin harus mengambil tanggungjawab mengundurkan diri susulan teguran terhadap kerajaan itu. Berita seterusnya, sejumlah 11 kes positif COVID-19 berkaitan sidang Parlimen dikenal pasti setakat ini, kata Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Noor Hisham Abdullah. 9 daripadanya dikesan menerusi saringan melibatkan 1,183 individu semalam. Ujian saringan itu dibuat setelah 2 kaki tangan Parlimen disahkan positif COVID-19. Kesemua ahli Parlimen dan kaki tangan Parlimen melakukan ujian saringan menggunakan RTK antigen ILEO dan selesai pada pukul 8.30 malam semalam. Sebanyak 2 kes daripada 10 kes yang diuji menggunakan RTK antigen mengalami gejala ringan, manakala 10 kes tidak bergejala. Sidang Dewan Rakyat semalam pada awalnya ditangguhkan ke jam 5.15 petang semalam apabila Timbalan Speaker Rashid Hasnun mengejutkan Dewan dengan mengumumkan terdapat 2 kes positif dikesan di Parlimen. Sehubungan itu katanya kesemua individu yang berada di Parlimen tidak dibenarkan keluar dari kawasan itu bagi menjalani ujian saringan di Parlimen. Menteri Kesihatan Dr. Adham Baba dan anggota Parlimen Klang Charles Santiago membuat lawatan mengejut ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang semalam tadi. Menurut Charles, lawatan itu bagi mendapatkan keadaan sebenar dan berlangsung kira-kira 2 jam. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Charles berkata, pengarah hospital Dr. Zulkarnain Muhammad Rawi juga tidak sedar akan lawatan itu. Semasa lawatan mereka, Charles mengatakan
Dia dan menteri meluangkan masa berbual dengan pesakit, termasuk mereka yang menunggu lama untuk mendapatkan katil. Ada di antara mereka yang menunggu juga belum makan selepas berjam-jam. Ini mendorong Dr. Adam mengatur agar Pharma Niaga mengirim 400 bungkus makanan ke hospital setiap hari bagi memastikan pesakit tidak lapar. Dr. Adam juga telah mengarahkan agar lebih banyak ventilator, tong oksigen dan katil serta lebih ramai pakar dihantar untuk membantu HDAR. Kunjungan tersebut merupakan hasil perbincangan Charles dan Adam di Parlimen Selasa lalu di mana menteri itu mengundang Charles untuk melakukan lawatan mengejut di HDAR. Good Morning G-Sure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan. Ia sesuai diminum oleh mereka yang mengalami intoleransi laktosa. Kajian oleh Universiti Tempatan menunjukkan bahawa lebih daripada 90% populasi Malaysia mengalami intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa boleh menyebabkan perut kembung dan diarrhea. Good Morning G-Sure membantu meningkatkan sistem imunisasi, merendahkan risiko penyakit dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Keluarga bahagia bermula dengan keluarga yang sihat dan saya di usia 52 tahun masih aktif, kuat dan sihat semestinya dengan Good Morning G-Sure. Shellfish, red meat and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Kita sekarang ke perkembangan berikutnya. Walaupun berlaku beberapa penangkapan dan siasatan polis, kumpulan anak muda Sekretariat Solidariti Rakyat akan meneruskan tunjuk perasaannya di Kuala Lumpur esok. Dalam kenyataannya hari ini, Sekretariat itu berkata objektif mereka tetap sama, iaitu menggesa agar Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan kabinetnya berundur. 17 Julai lalu, kumpulan sama telah mengadakan tunjuk perasaan ala flash mob di Dataran Merdeka dengan membawa bendera hitam dan patung mayat. Mengambil kira situasi COVID-19, kumpulan itu turut menyediakan SOP dan garis panduan untuk sebelum, semasa dan selepas menghadiri tunjuk perasaan bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Menurut pengasas bersama Undi 18, Kira Yusri, kumpulan itu telah menerima sumbangan kit ujian kendiri, pelitup muka dan pembersih tangan untuk peserta tunjuk perasaan. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baiklah, sekian sahaja daripada saya Daniel Anthony untuk sekilas fakta pada petang ini. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kenitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Bila keluar, jangan lupa memakai pelitup muka dan bila boleh sila duduk di rumah. Saya Daniel Anthony, salam hormat dan jumpa lagi.